selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridhaan, rahmat dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamin bil khair. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keridhaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab La Tahzan Innallaha Ma'ana yang telah dikarang kitab ini oleh Dr. Aib bin Abdullah Al-Qarni. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan masuk pada bab yang ke-17. Bab yang ke-17, muka surat 33. Bab yang ke-17, muka surat 33.
Ambillah madu dan jangan rusakkan sarangnya. Ambillah madu dan jangan rusak sarangnya. Syekh mulakan kata-kata beliau, di manapun kelembutan itu berada, dia akan menghiasi tempat itu. Demikian halnya bila dia dicabut daripada sesuatu tempat, nescaya dia akan mengotorinya. Kelembutan tutur kata, senyuman tulus di bibir, dan sapaan-sapaan yang terpuji saat bersua merupakan hiasan-hiasan yang selalu dipakai oleh orang yang mulia. Jadi bab yang ke-17 ni Syekh nak gambarkan kepada kita betapa besar dan pentingnya lahiriah kita dalam memberikan ataupun mendepani sesuatu yang berada di depan kita. Mestilah depani dengan hati yang lembut, dengan yang manis. Kerana ditakuti kalau kita tak hiasi kemanisan ataupun depani sesuatu yang berada di hadapan kita dengan kemanisan, maka ditakuti sebaliknya, iaitu kemungkinan sesuatu yang tak baik. Contohnya perkataan yang kasar, muka yang masam, itu satu benda yang tak baik. Jadi perlu kita depani sesuatu perkara ataupun sesuatu yang berada di hadapan kita itu dengan keadaan yang baik ataupun suasana yang baik. Semua itu merupakan sifat seorang mukmin yang akan menjadikannya seperti seekor lebah, makan daripada makanan yang baik dan menghasilkan madu yang baik. Dan bila hinggap pada setangkai bunga, dia tidak akan merusakkannya. Itu kerana Allah SWT menganugerahkan pada kelembutan sesuatu yang tidak dia, iaitunya Allah, berikan kepada kekerasan. Jadi seterusnya, kelembutan ni dia bukan satu benda yang boleh dibuat-buat. Kelembutan ni ataupun manis tadi tu, dia bukan satu benda ataupun perkara yang boleh dibuat-buat, direka-reka. Itu sebabnya pernah satu hari seorang sahabat Nabi SAW datang menemui Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia cadangkan untuk dinikahkan seorang lelaki, sahabat lelaki dengan seorang sahabat perempuan. Jadi Sayyidina Umar tanya pada lelaki tadi ataupun sahabat tadi, kau kenal tak sahabat lelaki yang nak kita cadangkan untuk nikah dengan sahabat perempuan ni? Lalu sahabat lelaki tadi kata bahawa dia ni adalah jiran aku, dia kata. Dia adalah jiran aku. Lalu ditanya, kau pernah bermusafir bersama dengan dia? Tidak. Jadi ketika itu terus Sayyidina Umar kata, kalau kau tidak pernah bermusafir setidak-tidaknya 3 hari bersama dengan dia, mana mungkin kau boleh menyatakan pengetahuan kau ataupun kenal kau kepada dia. Kerana apa? Dia ambil musafir selama 3 hari kerana manusia itu dia tak boleh berlakon lebih daripada 3 hari. Dalam masa 3 hari itu kita akan nampak realiti akhlak ataupun adab penampilan dia. Itu penting. Jadi sifat lembut ni bukan satu benda yang boleh dibuat-buat. Dia datang daripada hati, dan hati itu dibina dengan iman, dengan takwa, maka lahirlah kelembutan. Sebabnya kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, pertama sekali Allah bina kelembutan Rasulullah. Rasulullah ni seorang yang paling lembut. Kelembutan yang ada pada Rasulullah itu, muamalah dia tidak ada pada mana-mana manusia sekalipun. Maka kelembutan Rasulullah SAW itu, kalau kita lihat, Allah bina dia pertama sekali dengan iman. Iman yang benar-benar baik pada Allah, keyakinan pada Allah. Dan bukan hanya melihat keagungan dan kesempurnaan Allah, sampailah tahap kepada perintah dan juga larangan kemurkaan yang mungkin datang, mungkin boleh datang ke atas dirinya. Maka sifat takut yang sangat tinggi itu terbina daripada iman yang benar-benar baik tadi. Lalu dengan iman yang benar-benar baik tadi itulah akan memupukkan rasa akhlak, adab yang benar-benar baik. Akhlak, adab. Kemudian akhlak dan adab tadi dia datang dengan kasih sayang yang sangat tinggi. Bila kasih sayang itu sangat tinggi terbina dalam diri Rasulullah SAW, maka ketika itu akan lahirlah kelembutan tersebut. Dia lahir lembut ni tuan-tuan, mak ayah yang dikasihi oleh Allah SWT
bermula daripada rasa kasih sayang yang sangat tinggi. Itu sebab kalau kita lihat anak kita, dia buat satu benda, satu perkara, dan anak jiran kita buat satu perkara. Kenapa bila anak jiran buat satu-satu perkara, kita mudah marah dia, kita mudah menghukum dia, kita mudah melabelkan dia, berbeza dengan anak kita yang kadang-kadang anak kita ni cuba kita simpan, kita tutup, kita kita pertahankan dia, pertahankan dia, kita tutup kesilapan, kesalahan dia tadi. Kenapa? Kerana sifat sayang yang sangat tinggi tadi tu. Sebabnya kalau dilihat Rasulullah tu, lembutan, kelembutan yang ada pada diri Rasulullah SAW itu yang sangat tinggi berpunca daripada kasih sayang yang sangat tinggi. Dan kasih sayang yang sangat tinggi itu datang daripada akhlak dan adab yang dibina daripada keimanan yang benar-benar baik. Ini penting. Sebabnya titik-titik tadi itulah yang telah digaris pandukan oleh Allah SWT supaya kita dapat ikut dan akhirnya dapat buah hasil sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia terdapat orang-orang istimewa yang membuat banyak. Di antara manusia terdapat orang-orang istimewa yang membuat banyak kepala tunduk hormat menyambut kedatangannya. Orang datang berduyun-duyun kerana ingin melihat mukanya. Banyak hati bersimpati padanya dan banyak jiwa memujanya. Dan mereka itu tidak lain adalah orang-orang yang banyak dicintai dan dibicarakan manusia disebabkan kedermawanannya dan kelobaannya, kejujurannya dalam berjual beli dan keramahan dan sopan santunnya dalam bergaul. Orang jadi suka senang. Sebab apa? Sifat kepribadian yang ada dalam dirinya tadi tu. Bila sifat kepribadian yang sangat baik, iman, adab, akhlak, maka kasih sayang yang sangat tinggi dalam dirinya, maka aura kasih sayang itu meliputi kepada orang yang berada di sekeliling. Bila kasih sayang tadi, kelembutan yang menzahirkan daripada kepribadiannya tadi, membuat orang sekeliling pun rasa senang dan berlapang dada, seronok dengan dia. Ini penting. Itu yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT melalui Nabi SAW. Tinggi tak tingginya rasa cinta Nabi kepada manusia, bahkan makhluk, sampai tahap setiap doa Nabi SAW itu pun tidak pernah Nabi tinggalkan kepada umatnya. Tinggi cinta dia. Nabi tak pernah minta, tak pernah pun Rasulullah SAW itu berdoa minta untuk diri dia. Rasulullah SAW itu tidak pernah berdoa minta untuk isteri-isterinya maupun anak-anaknya. Tetapi setiap doa Nabi SAW itu semuanya ditujukan kepada umatnya. Sangat-sangat tinggi cinta yang ada dalam diri Nabi SAW kepada umatnya. Lalu dengan sifat cinta yang sangat tinggi itulah aura cinta tadi, sehingga hari ini kita rasakan. Dan hari ini pula, dengan kita tak pernah melihat Rasulullah SAW, kita tak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tak pernah menatap wajah Nabi SAW, tetapi kita pun rasa cinta kepada Nabi SAW. Kenapa? Kerana aura cinta yang sangat tinggi yang lahir daripada diri Nabi SAW. Sebabnya kalau kita nak orang sayang kita, kita kena sayang orang. Itu diimbal balik. Hidup kita gitu. Sebabnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab tasawuf, beliau katakan bahawa orang sekeliling kita ni tuan-tuan adalah cermin kepada kepribadian kita. Baik tak baik orang yang berada sekeliling kita ni tuan-tuan, itulah cermin kepada diri kita. Kalau kita tengok orang baik pada kita, orang sayang pada kita, maknanya diri kita baik. Waktu tu baik. Orang sayang pada kita, insya-Allah bermula daripada kita sayang orang. Kita simpati pada orang, orang pun dah simpati pada kita. Tapi kalau katalah orang kedekut dengan kita, kita marah orang kedekut dengan kita. Tapi pernah tak kita cermin diri kita kedekut? Kita marah orang bersangka buruk dengan kita, cuba cermin balik diri kita. Berapa banyak kita bersangka buruk dengan orang? Dia macam mana pun bermula dalam diri kita. Macam mana kita nak orang baik pada kita, mulakan dengan diri kita. Imam Ghazali kata berbaik dengan orang.
Macam mana kita tak suka orang buat benda yang kita tak sukai, kita tak suka orang buat benda yang kita tak suka, maka mulakan dengan diri kita. Jangan lakukan sesuatu benda yang kita tak suka orang buat pada kita. Maka itu kita buat. Yang paling kita suka, itulah kita buat. Sebab nanti besok Allah akan hantar orang sekeliling kita membuat sesuatu benda yang kita suka. Jadi orang sekeliling kita ni tuan-tuan adalah cermin kepada kita. Jangan kita rasa tak puas hati dengan orang, rasa marah. Itu sebab kalau selagi mana ada dalam hati kita, dalam diri kita rasa tak puas hati pada orang lain, maka selagi itulah kita tak akan bertemu dengan titik-titik kebahagiaan dan ketenangan. Kerana titik-titik kebahagiaan dan ketenangan itu datangnya daripada hati yang berlapang dada dan menerima segala apa yang berada di sekeliling. Itu sangat penting tu. Selagi mana dia rasa tak puas hati, dia tak puas hati dengan orang tu, dia tak puas hati dengan orang ni, dia marah orang tu, dia marah orang ni, orang ni tak betul, orang ni tak betul, selagi itulah dia tak akan bertemu dengan titik-titik kebahagiaan, ketenangan dan rasa gembira. Jadi nakkan ke sana kena dihapuskan semua tadi tu. Cuba berlapang, cuba belajar sifat berlapang dada, menerima orang yang berada sekeliling dan rasa sayang kepada orang yang berada sekeliling, menutup segala aib-aib apa yang ada pada orang yang berada di sekeliling kita. Maka insya-Allah di situlah Allah SWT akan berikan jalan kebahagiaan kepada kita. Mencari banyak teman merupakan tuntutan dalam hidup yang selalu dicontohkan oleh orang yang terhormat disebabkan akhlak dan perilakunya yang terpuji. Mereka itulah orang yang selalu berada di tengah-tengah kerumunan manusia dengan senyum yang berkah, keramahan yang mententeramkan dan sopan santun yang menyejukkan. Dan oleh itu mereka selalu ditanyakan dan didoakan ketika tidak terlihat. Itu maksudnya orang sentiasa mencari-cari dia, bertanya-tanya, mana si Fulan? Kenapa tak nampak? Lama tak dengar berita. Orang cari. Sebab apa? Sebab orang rasa bahagia keberadaan dia tu. Dia ada tu rasa seronok, rasa bahagia, rasa suka. Jadi bila tak dengar berita lama saja, orang dah tercari-cari. Maknanya orang senang. Ini yang berlaku biasanya. Ada tak dia tak ada tak dicari. Macam mana ayat dia? Nampak? Ada tak? Macam mana? Ada tak diundang tak ada tak dicari. Macam tu ada tak diundang, tak ada tak dicari. Ni yang biasa berlaku kan. Dia datang pun buat tak nampak aja, tak ada lagi orang tak cari. Tu sedih kita tu. Sedih kita mak. Sebab apa? Sebab kita datang pun tak pernah nak bagi salam ke orang. Kita datang pun kita tak pernah bagi salam ke orang. Kita datang pun tak pernah tanya khabar. Kita datang pun tak pernah bersalaman. Kita bertanya. Kita datang pun tak pernah bertegur salam. Tak pernah bertegur sapa. Senyum tak payah cakap lah. Datang muka. Kena kawan tu tak berapa baik angin, sama je macam curut pagi tadi kita. Muncul. Itu sebabnya berhati-hati. Kita ni hidup hablum minallah wa hablum minas. Hubungan kita dengan Allah kena jaga, hubungan kita dengan manusia kena jaga. Sebab kedua-dua tu tanggungjawab kita. Bukan hanya sekadar beribadah, solat, puasa, zakat, haji semata-mata hidup kita memikir itu semata, tak. Kebaikan pahala tadi itu ada hubungan dengan manusia. Allah jadikan ibadah adalah pemupukan dan pembinaan adab dan akhlak supaya kebaikan tadi dapat diberikan ataupun dirasai oleh orang sekeliling. Kita laksanakan ibadah ni bukan hanya semata-mata nak cari syurga ataupun nak cari pahala, tetapi hakikat Allah jadikan ibadah ini ialah pembinaan adab dan akhlak, supaya dengan adab dan akhlak tadi dapat dirasai kebaikan kepada orang sekeliling. Kita nak Allah sayang kita, kita kena buat sampai makhluk Allah ni sayang kita. Kita nak Allah sayang kita, kita kena buat benda yang Allah suka, sampaikan makhluk Allah tadi pun suka. Kena buat baik dengan makhluk Allah sampai Allah suka.
Kalau kita buat tak baik dengan makhluk Allah, maka takkan kita dapat jamah kasih sayang daripada Allah SWT. Itu sebabnya Nabi SAW tu ajar sangat bagaimana hak-hak makhluk tadi dijaga dengan baik, supaya bila kita jaga hak makhluk Allah, maka disitulah akan datang yang kasih sayang Allah pada kita. Sayang makhluk kerana Allah. Kita sayang makhluk Allah ni. Sayang makhluk Allah ni apa? Sesama manusia, sesama binatang, haiwan, jangan dibuat. Sebabnya kalau hanya sekadar hidup memikirkan ibadah dan kita rasakan ibadah kita itu boleh menjadi sebab untuk kita masuk syurga, itu yang kisah. Ingat lagi tak kisah seorang wanita yang mengurung seekor kucing dalam apa tu mak? Dalam sangkar. Tidak diberi makan sampai ketika kucing tadi mati. Rasulullah kata apa? Sedangkan wanita itu seorang ahli ibadah, siangnya berpuasa, malamnya qiyam, bangun malam, solat malam, baca Quran, Nabi kata. Tapi bila ketika mana dia mati, Allah SWT campakkan dia ke dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dia dicampak ke dalam neraka sedangkan dia seorang ahli ibadah? Maka ketika itu Rasulullah kata, kerana dalam dirinya tidak ada perasaan kasih sayang. Itu sebabnya jangan kita memandang remeh dengan binatang, haiwan yang berada sekeliling kita. Kalau kita katalah pergi perang, ni syariat Nabi, kita pergi perang. Masa kita pergi perang, ada garis pandu dalam peperangan tadi. Ada benda yang kita boleh bunuh, ada perkara, ada benda sesuatu yang tak boleh kita usik. Orang tua, kanak-kanak, perempuan tu kita tak boleh bunuh. Haram hukum dia. Tumbuh-tumbuhan kita tak boleh main nak tebang-tebang dalam perang. Kemudian binatang kita tak boleh nak bunuh. Ini garis pandu yang telah dibawa di dalam syariat Nabi SAW. Nak gambarkan tadi ada hak-hak mereka yang perlu kita jaga dan kita pelihara. Bukan boleh suka-suka hati. Gitu juga kita kat rumah mak. Ni biasa, itu cerita buat perang. Ni yang hari-hari kita hadap. Macam mana keadaan seekor kucing yang masuk makan ikan bakar kita tengah hari tadi. Macam mana tu? Mak masak ikan bakar. Kenapa mak? Saya ikan bakar. Abah balik, seronok lama hari ni sambut hari lahir. Kali pergi dapur nak hidang makan, tengok-tengok ikan bakar tadi habis dimakan kucing. Kucing tu pula datang senyum je, kenyang. Mak rasa kucing tu hidup lagi tak lepas. Itulah kali terakhir, kali pertama dan kali terakhir kita tengok kucing tu senyum. Tu kucing mak, dia makan ikan. Habis yang semut tu, yang dia makan gula kita tu mak, berapa banyak ekor kita picit dia. Betul tak? Kurang asam, makan gula aku. Gula dalam mahal, dalam susah nak dapat gula. Gula disukat-sukat, dia makan suka-suka hati. Mak baik-baik mak. Itu sebabnya Allah Ta'ala datangkan dalam Quran ada surah Namlu. Bagaimana kisah Nabi Allah Sulaiman AS bersama dengan tentera dia berdepan dengan kerajaan semut. Nampak Allah jaga semut tu. Jadi bukan mudah-mudah. Itu sebabnya dalam fiqh mak, ada satu bab yang hanya membicarakan tentang hak binatang. Ada binatang yang boleh dibunuh, ada binatang yang tak boleh dibunuh, bahkan haram bunuh. Salah satunya kucing. Binatang yang boleh dibunuh ialah seperti binatang yang mendatangkan mudarat. Ular, lipas, tikus. Tapi walaupun dibenarkan bunuh, maka cara bunuhnya pun ada cara. Jangan sampai menyeksa. Haram hukumnya. Kita ambil tikus, tangkap tikus. Ingat tak? Lama-lama dulu kan, dalam pakai sebelum pakai sangkar, zaman sebelum pakai sangkar dulu pakai apa? Pakai apa, sepit tu kan. Tikus kena je sepit tu, kan dia mati tak? Tak mati lagi. Kat mana mak? Dia gantung dekat tepi pagar, tengah panas sampai tikus tadi kering. Apa hukum dia? Berdosa besar. Tak dia gantung kering tikus tu dekat pagar tadi mak, dia letak dekat dalam air.
Dia letak dalam air. Hukumnya haram. Begitu juga kita bagi makan racun. Kalau nak beli racun, mak, jangan bagi racun yang makan hari. Bagi racun yang dia makan terus mati. Dia makan, dia cari air. Kan ada satu racun, dia makan, dia terus haus, dia cari air terus mati. Itu boleh. Tapi jangan dia makan racun 3-4 hari dia berpusing, pusing. Nak hidup tak hidup, nak mati tak mati. Haram hukum. Ini apatah lagi binatang-binatang lain. Lipas pun macam tu, mak. Kalau nak ketuk terus. Jangan dicabut satu-satu. Cabut pisai dia satu, cabut kepak dia satu, cabut kaki dia satu. Orang tu geletik. Reset terus mati. Dia yang boleh bunuh terus syarat dia mesti bunuh terus mati. Kalau reset pun, kalau kita tengok dia masih lagi berpusing, maka mak ambil slipper solat tadi tu, ketuk dia terus mati. Tikus pun macam tu. Tikus pun kalau dia geletik tak mati-mati, ambil tukar besi ke apa, ketuk terus. Terompah ketuk terus bagi mati. Jangan ditunggu lama. Kerana bila kata seksa saja, maka ketika itu hukumnya haram dan berdosa besar. Dan kita ketika itu sebenarnya, bila kita berdepan dengan benda-benda tadi, contohnya semut, kucing ataupun lipas sekalipun, apa sekalipun binatang, mak, kalau katalah kita masih lagi tega bahasa Melayu apa? Tega hati tu. Hati tu tega melihat binatang itu dipicit dan maknanya ketika itu kita tidak ada iman. Sebab rasa belas kasihan tu, mak, dia datang daripada rasa kasih sayang, dan kasih sayang itu datang daripada iman. Itu sebabnya apa yang kita lalui dan kita depani dalam kehidupan seharian kita itu, baik sama ada sesama manusia ataupun sesama binatang haiwan ataupun sesama tumbuh-tumbuhan, semuanya yang kita lalui itu, mak, menggambarkan iman kita dengan Allah. Baik ke tidak. Kita beli pokok orkid, pokok bunga. Letak beli pokok bunga, orang beli pokok bunga, dia tak beli pokok bunga. Orang penuh rumah pokok bunga, dia pun rumah. Ini bukan kat sini, mak, ini kat Zimbabwe. Ni kan kat sini, mak, kat sini okey. Ni Zimbabwe. Kan, orang beli pokok bunga, dia dah beli pokok bunga. Tapi orang pagi-pagi siram, dia tak siram. Mati kering pokok tu. Dia keluar masuk, akhirnya tak ada rasa apa-apa. Baik-baik, mak. Itu menunjukkan dia tidak ada iman. Kalau dia ada iman, mak, dia tak tega, dia tak ada rasa. Dia akan ada rasa simpati melihat pokok tadi tidak didirus. Rasa kesian, Allah Akbar. Kan, kesian pokok ni. Lebih-lebih lagi musim panas. Apatah lagi bila dia tengok binatang, kucing datang miau, tak tega. Maka di situ melambangkan iman. Itu dia. Orang yang bahagia memiliki tuntunan akhlak tuntunan akhlak yang secara garis besar tercakup dalam slogan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Sadaqallahul Azim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ini bagaimana bagaimana Allah SWT menggambarkan bahawa bagaimana keadaan permusuhan itu sekalipun tetap ditolak dengan keadaan baik. Kenapa? Iman. Nanti tadi saya gambarkan anak kita, contoh. Anak kita dihisap okok, na'udzubillah. Anak kita dihisap okok, anak jiran dihisap okok. Macam mana pandangan kita, penerimaan kita terhadap anak kita hisap okok dengan anak jiran hisap okok? Biasa yang berlaku. Bila kita dengar anak jiran seokok, Masya Allah, ni apa nak jadi ni anak sekarang, macam-macam dia labelnya. Tapi bila sampai anak dia seokok,
siap dia kata ni mesti ikut orang sebelah. Orang sebelah juga yang kata. Ini menggambarkan iman. Kalau iman dia baik, siapa sekalipun anak dia ke, anak jiran sebelah ke, mesti ada sifat simpati. Kenapa? Kasih sayang yang sangat besar, kasih sayang dalam diri dia yang sangat luas. Itu sebabnya Nabi SAW itu tidak pernah melihat orang yang berada di sekeliling dia, sekalipun musuh, tetap dia rasa sayang. Kenapa? Kerana terlalu tebal kasih sayang yang ada dalam diri Nabi SAW, sehingga dia tidak rasakan. Dia tak ada rasakan. Kan pernah Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah SWT. Nabi pernah ditegur oleh Allah SWT tentang doa Nabi kepada Iblis. Kau tak silap saya. Maka Allah tak ada tegur, sebab Iblis tu adalah musuh. Sampai Nabi tu ditegur, sampai Iblis tu pun Nabi kesian. Nabi kesian kerana terlalu tinggi. Ni lagi kita. Itu sebabnya hidup kita kena tahu mana musuh, mana yang perlu kita jaga ukhuwah dan silaturahmi. Musuh kita dua je, mak, ayah, abah. Musuh kita dua saja. Pertama nafsu kita, yang kita duk gendong ni musuh kita ni, mak. Yang keduanya syaitan, iblis. Tak ada selain daripada dua ni. Itu bukan musuh. Bukan musuh kita jiran kita. Ni dah musuh jiran. Siapa musuh yang paling awak tak suka? Jiran saya. Kenapa? Sebab dia tanam pokok mangga kat rumah dia, daun kuning masuk rumah saya, buah kuning tak masuk. Dah, bukan musuh. Biarlah sakit macam mana pun, kalau kasih sayang tu tinggi. Itu yang saya sering kali ingat, tak, mak? Abah contoh yang sering kali saya bawa. Contoh katalah, kita ada tetangga, jiran sebelah kanan, jiran sebelah kiri. Jiran sebelah kanan, satu hari dia datang hantar epok-epok. Apa epok? Ingat lagi tak? Apa dia? Kari pap. Jiran sebelah, mak, dia hantar epok-epok. Jadi jiran sebelah ni, dia hantar epok-epok, mak, ireng hitam. Dia itulah ireng hitam. Tapi disebabkan kita sayang dia macam adik kita, apa-apa hal kita dengan dia, tempat luahan kita, kita pun makan tak pernah lupa dia. Apa makan kat rumah kita, dia makan juga. Satu hari dia hantar epok-epok kari pap hitam dekat rumah kita. Apa penerimaan kita? Anak kita yang terima, bah, tengok, bah, orang sebelah hantar kari pap, ya Allah, hitamnya. Tapi disebabkan kita baik, apa kita? Alah, biasalah orang nak ramai. Anak dia sibuk main di tengah goreng tadi, mungkin terlepas pandang, terlupa. Kita cari alasan nak tutup kelemahan tadi. Nak tutup kelemahan tadi sebab apa? Sebab kita sayang dia. Orang jiran sebelah pula, dia hantar kari pap juga. Kari pap King Kong. Kari pap King Kong. Dalam dia, mak, bukannya ayam, udang lobster. Udang lobster, mak. Dapat kat anak kita. King Kong. Bawa, buka-buka, tengok dalam tu lobster senyum. Abah ni pula, dia tengok, kenapa dia cepit? Sebab dia rasa tak puas hati dengan jiran sebelah. Marah sebab jiran sebelah suka buat dia sakit hati, senyum tak, apa tak. Kemudian tadi isu pokok pelang tadi, kan, daun kuning jatuh rumah dia, buah tak pernah sebiji pun. Pelik, daun boleh jatuh, buah tak pernah jatuh. Jadi tak puas hati, rasa marah. Jadi sekalipun dia hantar kari pap lobster, sedap tak? Sedap tak? Tak sedap. Anak dia kata, bah, sedap ni, bah, kari pap. Apa sedap tak, apa benda yang dia letak. Lobster tu pun datang daripada mana? Nampak? Dia cari. Dia akan cari kekurangan dan dia cuba tolak kebaikan tadi. Kenapa? Rasa tak puas hati. Itu sebabnya Rasulullah tu dibina dengan kasih sayang. 40 tahun, mak, Nabi SAW 40 tahun sebelum dia angkat Nabi dan Rasul itu, persediaan dan persiapan telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dua perkara persiapan besar yang Allah bina dalam diri Nabi dan Allah bina dalam penduduk Mekah. Dua perkara. Yang pertama, dalam 40 tahun sebelum diangkat Nabi dan Rasul tadi, pertama sekali persediaan dan persiapan Allah bina kepercayaan dan keyakinan orang sekeliling. Diri Nabi tak pernah buat sesuatu benda mungkar, dan akhirnya terbina kepercayaan dan keyakinan kepada penduduk Mekah. Satu. Yang keduanya pula, Allah bina kasih sayang. Allah bina kasih sayang dalam diri Nabi kepada penduduk Mekah, dan Allah bina kasih sayang kepada penduduk Mekah kepada Nabi SAW. Itu sebabnya ketika Rasulullah SAW kahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, macam mana Allah bina tadi? Pertama, Allah bina kepercayaan dan keyakinan kepada penduduk Mekah kepada Nabi atas dasar akhlak dan adab Nabi. Bagaimana pula Allah bina kasih sayang penduduk Mekah kepada Nabi SAW? Allah bina kasih sayang tadi melalui fulus. Nabi seringkali, dan amalan yang tak pernah Nabi tinggalkan daripada sebelum nubuah, iaitu memberi makan. Ini kasih sayang yang dibina. Itu sebabnya peristiwa terjadi ataupun wahyu yang pertama disampaikan oleh Jibril AS kepada Nabi SAW. Ketika wahyu yang pertama sampai di Bukit Nur, Bukit Nur, panggil bukit apa? Bukit apa? Jabal Nur. Jabal Nur, satu lagi dipanggil apa? Nama dia juga. Ni kena pergi umrah lepas ni. Lupa dah. Jabal Nur, satu lagi nama dia. Dia ada dua nama kan? Gua Hira. Gua Hira. Cuba bayangkan Rasulullah waktu balik tu kan, Rasulullah menggigil dalam keadaan ketakutan apa semua sekali. Sampailah di rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menyambut Nabi SAW, dibaringkan, diselimutkan. Lepas tu kemudian sampailah Nabi tenang, Nabi bangkit, Nabi ceritakan tentang peristiwa yang berlaku. Lalu ketika itu barulah apa kata Sayyidatina Khadijah, tidak lain dan tidak bukan yang lahir daripada dua bibir Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah menceritakan kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW, dan mana mungkin Allah boleh memungkiri kamu wahai Muhammad, wahai Nabi. Wahai Muhammad, ketika itu boleh panggil Nabi lagi. Wahai Muhammad, wahai suamiku, dia kata, mana mungkin Allah boleh mengingkari kamu, tidak, dia kata. Sebab kamu orang baik. Dan di antara sifat kebaikan yang disebut oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, iaitu Nabi SAW memberi makan, kerana engkau suka memberi makan orang susah. Ini hikmah besar dia, iaitu pembinaan kasih sayang tadi tu. Itu sebabnya bila masuk saja usia 40 nubuah, peristiwa nubuah tadi, bila Nabi sampaikan dakwah, orang mudah menerima. Kenapa? Kerana dua perkara tadi. Dan bukan main-main. Itu sebabnya benda dua perkara ni perlu kita buat, bina dalam diri kita. Ini dia tuan-tuan. Begitulah mereka dapat memupuskan rasa dengki, menghapuskan rasa dengki dengan emosi yang terkawal, kesabaran yang menyejukkan, dan kemudahan memaafkan yang mententeramkan. Mereka adalah orang-orang yang mudah melupakan kejahatan dan mengingat kebaikan orang lain. Siapa orang yang sangat tinggi kasih sayang dalam dirinya? Iaitu mereka mudah memupuskan ataupun menghapuskan rasa dengki, dan emosinya sangat terkawal, kesabaran yang menyejukkan, kemudahan memaafkan yang mententeramkan. Dan mereka inilah sangat mudah untuk melupakan kejahatan dan hanya mengingatkan kebaikan orang lain. Dia hanya ingat baik orang lain, dia tak tahu orang lain tu buruknya tak ada. Biarlah orang tu menzalimi dia macam mana pun, maka tetap dia rasa orang tu baik. Ini macam mana nak buat, mak? Lagi-lagi orang Melayu 7 keturunan, cicit pun dah tak tahu cerita dah, tapi dia masih lagi dendam. Aku harapkan 7 keturunan anak cucu cicit aku kahwin dengan anak cucu cicit dia. Ni mak, cucu cicit dia. Cicit demi cicit, 3 kali cicit. Dia ada pal-palah dia, tapi pal-palah semua. Cuba bayangkan mak, bangsa kita mana tak pecah, makin pecah, dendam kesumat yang terlalu tinggi.
penting. Kita tengok Nabi SAW dia tak ada dendam. Cuma pernah satu ketika Rasulullah SAW tu rasa terlalu iba. Bukan dendam, tapi rasa sedih sangat tentang seorang sahabat perempuan yang waktu zaman jahiliahnya dia bunuh bapa saudara Nabi yang namanya Hamzah. Tu je isu dia. Itu pun bukan dendam, rasa terlalu sedih. Bila tengok perempuan tu teringat waktu teringat ayah bapa saudaranya ketika dibunuh. Cuba bayangkan ditoreh dibuka, hatinya tu dikeluarkan, mak dimakan. Dia nak menunjukkan rasa marah, rasa bencinya kepada Hamzah tadi. Jadi waktu dia masuk Islam, Rasulullah sendiri minta supaya dia dijauhkan. Jauhkan, aku tak boleh nak tengok muka kau. Bukan sebab benci. Rasulullah bukan benci, Rasulullah bukan dendam, tapi Rasulullah terlalu amat sedih bila tengok muka dia. Teringat zaman jahiliah dulu apa yang dia buat kepada Sayyidina Hamzah. Itu je isu dia. Tapi bukan dendam. Nabi tak pernah mencaci, tapi terlalu amat sedih. Azan ke? Azan terus. Azan. Sini. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mereka dapat memupuskan rasa dengki. Oleh itu tatkala kata-kata kotor dan keji terlontar untuk mereka, telinga mereka tidak akan merah dibuatnya. Bahkan mereka memandang kata-kata itu sebagai angin lalu yang tidak akan pernah kembali.
kembali. Ini bagaimana sifat tadi. Ini orang yang betul-betul sifat seorang yang beriman, seorang Muslim, kasih sayang yang sangat tinggi, cinta dia kepada Allah SWT dan cintanya kepada orang yang berada sekeliling dia tadi, maka apa sekalipun yang datang dia akan rasa benda itu tidak memberikan apa-apa impak pada diri dia. Tak mudah. Walaupun orang cemuh dia, orang caci dia, orang kutuk dia, orang hina dia, tetap dia terima dalam keadaan baik. Macam seorang anak yang caci seorang ibu yang terlalu sayangkan anak tadi, cacian tadi, hinaan yang datang daripada seorang anak, dia takkan rasa, dia tak simpan kat hati dia. Sebab apa? Kasih sayang itu melampaui daripada kehinaan tersebut, sehingga kan dia tak merasai hina tadi. Itu yang perlu kita tanam dan kita pasakkan bagaimana disebutkan sifat-sifat ini. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada dalam kedamaian. Orang-orang yang berada di sekitar mereka merasa aman, dan kaum muslimin yang bersama mereka pun merasa tenteram. Ini kita harapkan kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan. Kita hidup atas dunia ni tak ada benda lain yang kita harapkan, betul tak? Kita cari bahagia, rasa seronok, rasa bahagia, rasa seronok dalam hati. Kenapa kita buat rumah besar, Mak? Kita buat rumah besar sebab kita harapkan kita rasa seronok, kita rasa bahagia. Kenapa kita beli kereta cantik, Mak? Kita beli kereta cantik memang perlu, kita perlukan keperluan kita. Tapi dalam masa yang sama kita beli kereta kita cantik sebab kita nakkan rasa bahagia tadi. Begitu juga apa yang kita buat, semuanya tujuannya bahagia, nak menyeronokkan hati kita. Tapi sebenarnya bukannya keseronokan itu terletak pada benda-benda tadi, rumah ke, kereta ke, apa, tak ada. Tetapi hakikat kebahagiaan tadi bila di ke mana dia dapat memberikan kasih sayang kepada orang sekeliling dia, dan akhirnya dia rasa kasih sayang tadi daripada orang yang berada sekeliling. Dia beri dan dia akan dapat. Dia beri, dia akan dapat. Jadi apa sekalipun yang berlaku kepada orang sekeliling dia, bagaimana mereka berikan dia, sekalipun beri diracun, tetap dia rasakan itu sebagai penawar. Dia tak rasa racun. Sebab apa? Diri dia baik. Bukan dia rasa baik, tapi dirinya dalam keadaan baik, sihat, kasih sayang yang sangat tinggi. Maka ketika itu ketenteraman itu akan duduk dalam diri dia dan bahagia tadi. Itu sebabnya penting hati tadi dijaga. Yang jadi sakit, pahit, perit, bahagia semuanya duduk kat hati, bukan duduk kat orang lain. Kita rasa tak puas hati pada orang lain, marah pada orang lain, hati itu tak baik. Bila hati tak baik, maka kita tak akan dapat rasa tenteram. Ketenteraman itu pada hati, ketenangan itu pada hati. Maka hati itu dijaga. Apa perlu dijaga? Perlu dipupukkan. Yang pertama sekali tadi iman, yang kedua kasih sayang. Dua tadi diletak, maka insya-Allah bila dia rasa baik pada orang, dia rasa seronok, sekalipun orang tu bawa racun pada dia, maka tetap dia rasa tenang. Itu dia. Kemudian Nabi SAW sebut al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal mu'minun man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Nabi sebut orang muslim adalah orang muslim itu adalah orang yang orang-orang muslim lainnya selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Orang mukmin adalah orang-orang yang lain merasa aman daripada gangguannya, baik dalam jiwa maupun harta mereka. Ini Allah Nabi SAW gambarkan bagaimana sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim tu, dia takkan menyakiti orang lain. Orang yang berada sekeliling dia dalam keadaan selamat daripada lidah dan tangannya. Lidah ni apa? Mulut ni tak menyakiti orang lain. Orang kalau tengok jadi orang lagi, sebab lidah dia tajam, kan? Ada je dia nak laser tu, padahal tak ada apa pun. Dia cakap sikit je, sepatah perkataan dia tu jauh lebih berbisa daripada bisa seekor ular. Mulut dia tu, kan? Orang tak boleh dengar je mulut dia, Masya Allah, tajam betul mulut dia, no? Dia menyakiti. Maknanya sifat seorang muslim dia tak ada pada dia. Jadi itu sebab Nabi SAW ajar pada kita tentang masalah mulut ni, masalah lidah ni. Kalau tak ada benda yang manfaat dan baik untuk diperkatakan, maka diam itu lebih baik tu diam. Orang cakap, paling-paling kita alhamdulillah, insya-Allah, syukran, tu dah cukup. Kan? Kita doakan. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Syria, saya pernah duduk Syria dulu, diorang ni jarang dia bercakap tu lebih banyak. Dia bercakap tu benda yang tak ada. Dia akan lebih banyak doa daripada apa yang dia cakap.
Doa tu jauh lebih banyak daripada apa yang dicakap. Dicakap sepatah, maka yang lebih banyak tu doa. Semoga Allah Ta'ala berkati kau, semoga Allah Ta'ala rahmati kau. Tu cerita lagi. Cakap sikit lagi tu, cakap doa lagi, cakap doa. Nah, ini yang kita perlu pupukkan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, supaya memperbanyakkan doa itu. Kenapa? Kerana dengan doa tadi, pertama sekali bila sebut je doa tadi pertama sekali akan kembali kepada orang yang berdoa. Dan doa itu menggambarkan hati kita baik ke tidak. Maknanya kita mengharap kebaikan, bukan mengharap kebaikan hanya pada diri orang tu, dan mengharap kebaikan pada diri kita, dan menggambarkan diri kita itu, hati kita baik kerana mengharapkan kebaikan pada orang tersebut. Hanya begitu. Orang mukmin adalah orang-orang yang lain. Orang mukmin pula adalah orang-orang yang lain merasa aman daripada gangguannya, baik dalam jiwa maupun harta mereka. Jadi jiwa orang, perasaan. Maksud jiwa ni perasaan. Orang duduk dengan kita, perasaan dia rasa tenang. Tak ada rasa duduk dengan kita tu rasa kucar. Bila duduk menyembang dengan kita tu, benda tanpa apa dia sembang. Kita jadi sekabut. Tidak. Tapi bila dia duduk dengan kita rasa tenang, harta kita pun rasa aman. Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut, innallaha amarani an asila man qata'ani wa an a'fu amman zalamani wa an u'tiya man haramani. Nabi kata, sesungguhnya Allah telah menyuruhku untuk menyambung tali silaturahmi dengan orang yang telah memutuskannya daripadaku, memaafkan orang yang telah menzalimiku, dan memberikan harta kepada orang yang tidak memberikan harta kepadaku. Ini macam mana kita nak jadi baik. Tadi pertama hadis Nabi SAW memberitahu jangan menyakiti orang lain dengan lidah dan juga tangan. Yang kedua, Allah perintahkan kepada Nabi. Ini Nabi nak ajar pada kita. Yang kedua pula, Allah perintahkan kepada Nabi, yang pertamanya menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan. Maknanya apa? Bukan kita menghubung. Kalau katalah orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita pun Allah perintah supaya kita sambungkan silaturahmi tadi, apatah lagi silaturahmi yang kita sendiri putuskan. Itu maksudnya. Kalau katalah orang lain yang memutuskan silaturahmi dengan kita, wajib kita disuruh supaya menyambung ke silaturahmi, apatah lagi silaturahmi yang kita putuskan. Maknanya apa? Hidup mesti mengalah. Hidup mesti mengalah. Dan Nabi SAW sendiri sebut, orang yang mengalah itu bukan bererti dia kalah. Nabi kata itu satu. Yang keduanya Nabi kata apa? Memaafkan orang yang telah menzalimi kamu. Orang zalimi kita tadi, macam isu buah mangga tadi, biarlah orang buat kita, tak apa. Saya mak pernah dapat satu panggilan telefon. Saya tak tahu siapa yang telefon saya. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit boleh? Yalah, tak apalah Ustaz, saya ada masalah sikit. Masalahnya jiran sebelah saya tadi ada isu tu. Saya bukan main-main, itu memang kisah benar tu. Cuma saya tak tahu kisah tu siapa tu. Dia call saya, Ustaz, saya nak tanya satu masalah. Jiran saya ni dia tanam pokok. Kita ni duduk bandar, duduk taman, tapi dia tu berangan duduk kampung. Rumah dia tu macam-macam pokok buah dia. Yang masalahnya Ustaz, daun kuning ni masuk rumah saya, daun kering dia masuk rumah saya. Buah dia tak pernah pula jatuh kat depan rumah saya. Mengajak melawa pun tak pernah, sampai pun tak. Jadi isunya sekarang Ustaz, tiap-tiap bulan saya terpaksa keluarkan RM150 upah orang untuk bersihkan longkang rumah saya, sebab rumah saya longkangnya sampai tersumbat disebabkan daun kuning dia tadi. Jadi minta Ustaz bagi pencerahan sikit. Saya kata, itu tanda Allah Ta'ala sayang makcik. Apa pula sayang Ustaz sampai saya kena keluar duit? Makcik sihat tak? Sihat. Mata okey tak? Okey. Dengar okey tak? Okey. Pelupa tak? Kadang-kadang dia kata, okeylah tu, saya kata. Allah ganti dengan kesihatan yang benar-benar baik atas sebab makcik bersedekah setiap bulan. Dia sedekah, berapa ada? Saya kata masalah. Masalah, saya kata. Daripada makcik rasa tak puas hati, naik kolesterol naik, darah tinggi naik, disebabkan RM150 tadi, makcik kena stroke, duduk hospital, lagi beribu-ribu kena keluar. Dia diam. Okeylah Ustaz, daripada kena stroke kan. Jadi biar orang zalimi kita, tak rugi. Sebab apa? Kalau kita ikut kezaliman tadi, impak ni bukan pada orang tu, impak dia pada kita. Yang modalnya duitnya kita, yang beli ubat kita.
Yang sakit menggigil-gigil nak pergi nak makan tu tak boleh nak pergi. Itu. Jadi jangan disebabkan ni semua ni istilahnya. Dia kata apa? Dah jatuh ditimpa tangga, terpaling pula tai ayam. Dah lah tadi buah tak dapat, daun kering sampai, kena keluar pula modal, lepas tu sakit hati, lepas tu naik darah tinggi, lepas tu kena stroke, lepas tu duduk hospital, kena keluar modal balik dia juga. Jadi caranya berlapang dah, biar orang zalimi kita, yang penting kita buat baik dengan orang. Mungkin di situ, bukan mungkin pasti. Saya yakin ada kebaikan besar yang ingin diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Dan yang ketiga, dan memberikan harta kepada orang yang tidak memberikan harta kepada kita. Makin orang kedekut pada kita, makin kita bagi. Itu yang dibawa oleh Nabi SAW. Ingat tak seorang makcik Yahudi yang dia bila Nabi SAW lalu je depan rumah dia akan siram air kotor daripada atas loteng rumah tu. Dia naik atas loteng rumah, Nabi SAW lalu saja dia akan siram air kotor atas kepada Nabi SAW. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kau kan dah tahu bahawa kalau kau lalu situ makcik tu akan siram, kenapa kau tak lalu tempat lain? Nabi kata apa? Kalau disebabkan aku lalu tu makcik tu siram aku, dia rasa bahagia, maka itu jauh lebih baik. Nak betapa bersihnya hati. Hebat kasih sayang. Kalau disebabkan itu yang disampaikan buat dia rasa bahagia, maka aku buat. Walaupun aku kena air pun, kita dah. Kalau saya bakar makcik tu. Lalu sampai satu hari ketika satu hari Nabi SAW lalu depan rumah makcik tadi, tiba-tiba hari itu tak ada. Bila nak tak ada orang, kalau kita lah lalu-lalu tak ada lagi orang nak siram, apa kita? Masya Allah, Alhamdulillah, kan? Tantang makcik ni dah taubat. Ni kita. Tadi selalu sahabat Nabi SAW dia tanya pada sahabat. Rasulullah tanya pada sahabat, wahai sahabat, kenapa makcik tu hari ni tak nampak? Sahabat kata makcik tu dalam keadaan sakit. Kita kalau orang berzalimi kita, bila kita dengar je orang tu kena sakit, apa kita kata? Tu kena tulah. Padan muka dia. Zalimi orang lagi. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi SAW ketika itu mengajak sahabat beli hadiah, buah tangan, dan pergi ziarah makcik tadi. Bila diketuk pintu, makcik tadi buka, terkejut bahawa yang berada di hadapan pintu tadi adalah Rasulullah SAW. Bukan hanya sekadar datang ziarah, siap bawa hadiah. Akhirnya makcik Yahudi tadi masuk Islam. Nampak? Itu sebab kita ni berkawan dengan Cina, berkawan dengan India, sampai hari ni tak masuk Islam. Kan? Cuba bayangkan, kawan bertahun-tahun, main golf sama-sama, pengalaman, tapi tak masuk Islam. Mana tak, setiap kali pergi ngopi, dia yang bayar kopi, dia yang bayar ngetek. Dia ngetek sama-sama, pergi pukul sama-sama, tapi bila sampai bayar, dia bayar. Macam mana dia nak rasa tak masuk Islam? Aku kawan orang Islam tapi kedekut. Tak ada langsung rahmah ataupun kasih sayang dalam diri kita. Inilah yang kita perlu pupukkan. Wallahu ta'ala alam. Kita bertiga situ. Di dua hadis Nabi, bagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita supaya kita jadi seperti buah. Jadi seperti buah. Orang banding kita dengan kayu, tapi kita pulangkan buah. Orang lempar kita batu, orang lempar kita kayu, tapi kita pulangkan buah. Biar orang buat kita jangan buat orang, tapi kita balas dengan kebaikan. Ini yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan akhirnya dengan adab dan akhlak, rasa kasih sayang dalam diri dalam diri Nabi SAW yang terlalu tinggi, sehingga membuatkan manusia sekeliling mudah untuk menerima Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi itulah sedikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita membaca dengan tasbih kafaratus subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
الحسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.